إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an ummil mu'minin Ummi Salamah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi qala bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi daripada Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni isteri Nabi, maka dia dipanggil Ummul Mukminin, dipanggil mak kepada semua orang yang beriman. Ummu Salamah menceritakan, kata dia Nabi SAW apabila nak keluar daripada rumah, Nabi selalu baca doa ini. Nabi kata bismillah tawakkaltu ala Allah. Bila nak keluar daripada rumah, Nabi doa, Nabi kata bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal pada Allah. Sebab kita nak keluar rumah, 1001 benda boleh jadi. Naik kereta pun boleh jadi macam-macam, naik motor pun boleh jadi macam-macam, naik gerek pun boleh jadi macam-macam, berjalan kaki pun boleh jadi macam-macam. Maknanya manusia mesti sentiasa dalam keadaan tawakal, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara adab yang Nabi tunjuk kepada kita ialah apabila keluar daripada rumah, baca sikit doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku serah diri aku kepada Allah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla. Nabi baca doa, Nabi kata, ya Allah, aku minta berlindung dengan kamu daripada aku sesat dan daripada aku disesatkan. Nabi tentu tak sesat, tapi Nabi minta doa macam ni. Satu, menunjukkan Nabi SAW adab dia, akhlak dia dengan Allah ni hebat sekali. Dan yang kedua, dia nak jadi satu ajaran kepada kita umat Nabi SAW. Kita tak tahu kita keluar rumah ni, tahkah kita pergi bercakap sesuatu yang menyesatkan orang, tahkah kita keluar rumah ni orang mai bercakap ke kita satu benda sesat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala au azillah au uzallah, daripada tergelincang ataupun daripada digelincahkan oleh orang daripada jalan kebenaran. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi keluar ni, Nabi tak menyebabkan siapa-siapa tergelincang daripada jalan kebenaran, dan Nabi SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi juga tidak digelincangkan oleh siapa-siapa. Au azlima au uzlama. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi ini tidak buat zalim pada siapa-siapa, dan Nabi tak mau orang menzalimi dia.
Nabi SAW minta kepada Allah supaya Nabi ni tidak buat zalim pada siapa-siapa. Tuan-tuan, kita boleh jamin ke kita tidak zalim orang? Zalim tak mesti kita pergi samun duit dia, tak mesti kita pergi curi harta benda dia. Zalim sudah cukup dianggap satu orang itu zalim apabila kita pergi bercakap sesuatu yang cakap kita tu menyebabkan jatuh maruah seseorang. Kita buat zalim ke orang. Senang ke tuan-tuan kita nak jadi manusia yang bermaruah? Senang ke? Senang-senang orang jatuhkan maruah kita. 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita menjaga maruah kita. Tiba-tiba senang-senang orang tak bayar duit 1 sen pun dia jatuhkan maruah kita. Menjatuhkan maruah ini dosa besar. Maka Nabi SAW minta doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan kamu daripada aku buat zalim kepada orang dan daripada orang zalim aku. Au ajhala au yujhala alayya. Nabi minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada jadi bodoh, jadi jahil, dan minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada diperbodoh-bodohkan oleh orang. Nabi tak mau keluar jadi bodoh depan orang, dan Nabi tak mau orang memperbodoh-bodohkan dia. Nabi SAW nak keluar rumah, kata Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, Nabi baca doa yang macam ni. Kalau Nabi manusia istimewa, manusia hebat, nak keluar rumah minta doa kepada Allah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, ya Allah aku bertawakal kepadamu ya Allah. Pasal apa kita tak boleh nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni juga serendah, kita serah diri kita di depan Allah bila kita langkah keluar daripada rumah. Kalau doa itu panjang dan susah kita nak ingat, ada lagi satu hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yani idza kharaja min baitihi, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hudita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan, atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud. Anas radhiyallahu anhu, satu orang sahabat dan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menceritakan, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata siapa-siapa bila keluar daripada rumah dia kata Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Barang siapa nak keluar rumah dia kata macam tu, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tak ada daya upaya, tak ada kekuatan kita ni melainkan dengan Allah. Kita nak angkat jari tuan-tuan, kalau Tuhan tak izin tak boleh angkat. Berapa ramai orang tengah kuat tiba-tiba nak angkat tangan tak boleh. Ni dalam masyarakat kita hari ni berapa ramai dah yang kita tengok depan mata, berapa ramai dah orang yang orang bagi tahu kita dengar ke telinga, orang yang duk sihat elok-elok tiba-tiba dia pergi jadi lembek sebelah badan. Tengah semayang pun kena. Tengah duk semayang asar, satu rakaat dah elok dah, nak bangkit rakaat kedua tu dia duk tui tak boleh. Tadi masuk pancong ambil ayat semayang boleh, keluar main ambil sejadah hampak boleh, lepas tu takbir semayang boleh, rokok boleh, i'tidal boleh, sujud boleh, duk antara dua sujud boleh, sujud pula boleh, nak bangkit berdiri tak boleh. Duk kenjui nak bangkit tak boleh, duk nak kenjui bangkit tak boleh ni. Lembek dah sebelah badan. La haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya, tak ada kuat kita ni, melainkan upaya dan kuat kita ni Allah bagi. Itu maksudnya. Maka Nabi SAW amalan dia, bila Nabi nak keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah.
Hadis yang kita baca dua ni tuan-tuan, dia nak bagi tahu dekat kita, kata Nabi kita ni kita sayang tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ni bukan orang Malaysia saja sayang, orang Syria pun sayang, orang Lebanon pun sayang, orang Palestin pun sayang, orang Iraq duduk di Baghdad tengah duduk kelang kabut Amerika duduk kacau mereka pun sayang. Bila mereka dengar kata Nabi Muhammad orang buat lebih kurang, mereka naik berang, mereka naik marah, mereka boleh buat apa saja semata-mata kerana sayang Nabi SAW. Kita sayang dekat Nabi, takkan duk pergi loncat atas jalan, takkan pergi duk bakar bendera negeri lain. Sayang tu boleh tunjuk cara tu, tapi lebih daripada tu kita kena buat apa Nabi buat. Kita nak express marah kita bila orang hina Nabi, tidak salah. Tapi dalam masa yang sama, hak Nabi duk ajak kita, yang Nabi duk tunjuk dekat kita benda-benda baik ni, kena buat. Kita tak mau jadi orang yang semangat, marah bila dengar orang buat lebih kurang dekat Nabi, marah. Tengah minum arak pun orang main hebat kata orang hina Nabi, Allahu Akbar, jurus arak atas kepala. Kita tak mau orang macam tu. Semangat tu bagus, tapi semangat yang macam tu kita tak mau. Kita marah bila orang hina Nabi, marah sangat kita ni bila orang hina Nabi, tapi dalam masa yang sama kita kena tunjuk sayang kita ke Nabi ni, kita ikut ajaran Nabi SAW. Benda kecil Nabi ajak apa dia? Bila nak keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Banyak tu pun kalau kita buat mula pada malam ni tuan-tuan, sampai mati kalau kita tak tinggal benda ni, semata-mata kerana kita tahu kata ini amalan Nabi, kebaikan duk tunggu kita di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata, man qala, yakni idza kharaja min baiti, siapa yang kata apabila keluar daripada rumah dia, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Nabi kata siapa yang kata lagu tu, yuqalu lahu, dikata kepada dia, hudita, kamu telah diberi hidayah. Tuan-tuan, sikit aja, bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Banyak tu aja kata Nabi janji. Nabi janji, Nabi kata yuqalu lahu, akan dikatakan kepada orang yang baca doa pendek tadi ni, akan dikatakan kepada dia, hudita, hang dah dapat petunjuk, hang dah dapat hidayah. Orang yang mengamalkan sunnah Nabi adalah orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikata kepada dia, hudita, hang dah dapat hidayah. Wa kufita, dan dikatakan kepada dia dah dicukupkan keperluan. Pasal apa? Pasal dia bertawakal kepada Allah, dia serah diri dia kepada Allah, dia tak harap siapa-siapa dah. Dia nak keluar ni, dia letak diri dia kepada Allah. Cukup apa yang dia nak, Allah bagi dekat dia. Keperluan yang dia nak tu dipercukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wuqita, dan diberi penjagaan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tawakal, Tuhan jaga dia. Nabi SAW kata, Nabi pernah kata, jadilah kamu seperti burung. Tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi sekali. Burung tuan-tuan, di sarang dia, di rumah dia tak ada peti air. Pagi ni dia keluar perut kosong, dia balik perut kenyang. Hari-hari burung macam tu, hari-hari dia tawakal kepada Allah, hari-hari Allah bagi dekat dia rezeki dia. Maka jadilah hampa macam burung, yang mana burung ni wa wuqita, dijaga dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tanaha anhu syaitan, orang yang macam ni bergantung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyingkir syaitan daripada dia. Syaitan tak boleh duduk dekat dia. Pasal apa? Pasal tawakal dia kepada Allah tinggi sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksud dia apa? Maksud dia tawakal, serah diri, yakin, kebergantungan kita kepada Nabi SAW, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mestilah tinggi, seperti mana tingginya tawakal, serah diri, yakin dan kebergantungan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bergantung kepada Allah, cukup tinggi penggantungan diri Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waktu hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah.
Nabi SAW waktu hijrah daripada Mekah ke Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ada ceritakan pengalaman dia waktu hijrah dengan Nabi ni. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, aku dengan Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Wa nahnu fil ghar. Dia kata ketika itu kami menyorok dalam gua. Wahum ala ru'usina. Sayyidina Abu Bakar kata musuh yang duk menjejaki kami ni duk ada atas kepala kami. Nabi SAW waktu hijrah daripada Mekah ke Madinah tu masuk menyorok dalam satu gua ni yang cerita kata labah-labah mai buat sarang, borong mak pati mai duduk depan pintu gua dan sebagainya. Gua tu dia masuk ke bawah lagu tu. Bila Nabi dan Sayyidina Abu Bakar masuk paras kepala Nabi tu, itu tapak kaki musuh duk jalan di atas kepala Nabi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia kata wa nahnu fil ghar, dan kami, maksudnya dia dengan Nabi duk ada dalam gua. Wa hum ala ru'usina, dan mereka yakni musuh-musuh tu duk atas kepala kami. Tempat nyorok tu kecil aja, duk nampak tu kaki orang duk berjalan ke atas. Faqultu, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi, dia kata ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamai la absarana. Dalam keadaan duk menyorok dua dengan Nabi tu, dalam takut tu, Sayyidina Abu Bakar kata dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara tahta qadamai, kalau puak-puak ni tengok ke bawah tapak kaki depa, la absarana, tentu nampak kita. Keadaan gua tu masuk lagu tu, Nabi dengan Abu Bakar duk ada bawah tu, depa duk berjalan depan pintu gua tu, pi balik, Abu Bakar duk tengok tu takut. Abu Bakar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, buat, kata dia, tunduk tengok kaki dia, nampak kita. Faqala Nabi SAW, Nabi kata apa? Ma dhannuka ya Aba Bakrin, ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Nabi jawab sikit Nabi kata, wahai Abu Bakar, hang ingat kita dua aja kah dalam gua ni? Allah adalah yang ketiga selepas kita berdua. Tuan-tuan, Nabi kata begitu. Abu Bakar ni cuak dah, berasa takut dah ni, kalau dia petunduk aja nampak kita habis. Nabi jawab dekat dia banyak tu aja. Nabi kata, ma dhannuka ya Aba Bakrin bisnaini, wahai Abu Bakar, hang rasa kita dua ya kan dalam gua ni? Allahu thalithuhuma, Allah adalah yang ketiga selepas kita dua. Maksud dia apa? Maksud dia Nabi nak abang Allah, innallaha ma'ana, Allah duduk dengan kita, takkan takut. Tawakal tuan-tuan. Tu yang kata tawakal Nabi SAW kepada Allah tinggi sekali. Demikian hebat yang kata Nabi Muhammad SAW. Tak silap kita pilih jadi orang Islam, kita pilih untuk menerima Nabi SAW sebagai pimpinan kita. Tak silaplah. Kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, tawakal, serah diri, yakin, bergantung hati yang ditunjukkan oleh Nabi terhadap Allah ni tinggi sekali. Maka kita kena contohi dia. Kesimpulan yang kedua, bukti sampai hari ini kita boleh tengok Allah pelihara Nabi SAW. Bila ada anasir-anasir jahat cuba nak buat sesuatu yang sesuatu itu membawa maksud menghina Nabi, bangkit habis orang Islam seluruh dunia, bangkit habis. Kesimpulan yang ketiga, tawakal, yakin Nabi SAW kepada Allah sekali-kali tidak akan merugikan Nabi. Orang yang bertawakal kepada Allah sekali-kali tak akan rugi. Jadi jadikanlah diri kita orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita, Allah pelihara kita insya-Allah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 15. Bahrul Mazi jilid 15. Jilid 15 tuan-tuan, di dalamnya terkandung Abwabul Fitan. Abwabul Fitan maksudnya bab yang menceritakan tentang fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini ialah fitnah yang bermula sejak daripada zaman Nabi SAW, terutamanya sebaik-baik sahaja wafat Nabi, fitnah bermula.
Dia akan cerita kat kita lepas daripada wafat Nabi tu jadi apa. Nak boleh ke naik Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah tu apa jadi. Naik Sayyidina Umar Al-Khattab apa jadi. Naik Sayyidina Osman bin Affan apa jadi. Nak naik Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi khalifah ni apa jadi. Itu semua adalah rentetan fitnah yang berlaku selepas daripada wafat Nabi SAW. Dia akan cerita dekat kita bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab mati kena tikar. Dia akan cerita dekat kita bagaimana Sayyidina Osman bin Affan juga mati kena bunuh. Sedangkan siapa Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Osman, orang yang tak patut kena bunuh, tiba-tiba mati kena bunuh. Dan ni menunjukkan kepada kita bahawa fitnah berlaku. Maka bab yang kita nak baca ni dia mula di situ, Abwabul Fitan, dan dia akan pi sampai berapa ratus muka surat. Dia akan mai kepada fitnah akhir zaman di hujung tajuk kitab ni. Fitnah akhir zaman menjelang kiamat. Dia mai tanda-tanda kiamat. Mula daripada tanda-tanda kecil, apabila orang perempuan ramai daripada orang lelaki-lelaki dan sebagainya, dia sampai kepada tanda-tanda besar. Cerita yang kata Dajjal ni siapa? Cerita yang kata Ya'juj dan Ma'juj ni macam mana? Cerita kata sebelum matahari nak naik sebelah barat ni, apa nak jadi pada malam itu. Semuanya diceritakan di dalam Abwabul Fitan ini, di dalam bab tentang fitnah-fitnah ini. Mudah-mudahan Allah bagi dekat kita umur panjang, sihat tubuh badan. Kita boleh ikuti tajuk ni sampai ke ujungnya insya-Allah. Kita mulakan baca macam biasa. Syekh Idris Al-Marbawi, penulis kitab ni, dia mulakan dengan sepotong hadis. Dia kata sabda Nabi SAW, "Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Ini Syekh Idris Al-Marbawi. Daripada Bahrul Mazi jilid 1, kemudian jilid 2, sampailah kepada jilid 22. Tiap-tiap kali nak mula jilid, dia akan highlight hadis ini. Di mana Nabi SAW kata, "Nabbarallahu imra'an." Maksud dia apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengelokkan wajah seseorang manusia. Nabbara ni maksud dia membersihkan air muka. Nabbarallahu imra'an maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengelokkan muka satu-satu orang manusia, sami'a maqalati, apabila dia mau dengar kata-kata aku. Kita tuan-tuan, lagi kita ni mau duk dengar hadis Nabi, Allah janji dekat kita, dia akan bagi air muka kita ni jadi bersih. Kalau kita ni, selagi kita ni jadikan diri kita manusia yang suka dengar hadis Nabi. Dengar malam ni masjid mana? Masjid Tandop. Ada buat baca kitab hadis. Kita nak pergi dengar. Hati kita ni bagai ditarik-tarik nak pergi dengar. Kita suka dengar hadis Nabi. Kalau kita jenis manusia yang suka dengar hadis Nabi, kata-kata Nabi, Allah janji dekat kita, dia akan bagi dekat kita air muka jernih. Fawa'aha, tidak cukup dengan suka dengar hadis sahaja, bahkan dia suka menerima dan dia suka menghafal hadis itu. Dia dengar hadis ni, dia boleh terima, ini hadis Nabi, aku mesti terima, apa yang Nabi kata aku mesti kena terima, dan dia cuba sedaya upaya menghafal hadis itu. Fa'addaha, Nabi kata bukan setakat dia dengar, bukan setakat dia hafal, bukan setakat dia terima hadis tu, fa'addaha, maka dia menyempurnakan, dia melaksanakan dan dia menunaikan apa yang hadis yang dia dengar tadi. Kama sami'aha, macam mana yang dia dengar, dia akan cuba untuk nak melaksanakan, nak mengamalkan dia. Allah akan jernihkan air muka dia. Maka kitab Bahrul Mazi ini adalah kitab hadis. Tuan-tuan, kita duk baca ni kitab hadis. Kalau orang tanya, duk pergi mengaji di Masjid Sultanah tu, mengaji kitab apa? Kalau kita tak ingat Bahrul Mazi, habaq kata kitab hadis cukup. Bahrul Mazi ini ialah kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Baik, dia kata bismillahirrahmanirrahim, Abwabul Fitan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala bab haru biru di dunia, maka di sinilah tempat bicaranya. Dia kata tu dia. Nak cerita pasal dunia hari ini dah jadi dalca dah. Dunia hari ini dia dah jadi pulut serawa dah. Dia dah jadi bubuk caca dah. Macam-macam color duk ada dalam. Dunia hari ini ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk di rumah lah ni, pukul 8 buka TV 3, tengok warta berita buletin utama. Kalau dalam buletin utama ni tak ada cerita jumpa mayat dalam semak, kalau tak ada cerita jumpa mayat orang perempuan kena rogol, kalau tak jumpa cerita orang perempuan kena bunuh, kalau tak jumpa cerita orang kena parang, kena tikam, kena tembak,
bukan baca berita namanya. Makna dia apa? Maknanya huru hara, haru biru. Tak selamat. Anak kita nak pergi sekolah ni, kita tak senang duduk. Nak senang macam mana? Umur 9 tahun pun kena, umur 10 tahun pun kena, umur 11 tahun pun kena. Pergi sekolah keluar awal sikit kena, balik sekolah terlambat sikit kena, ni apa ni? Ini yang dia katakan fitan ataupun fitnah-fitnah yang berlaku. Haru biru, huru hara berlaku di sana sini. Semuanya berdasarkan hadis Nabi SAW. Dia kata dia nak cerita ni, cerita hadis Nabi SAW. Masalah, dia kata haru biru yang diturunkan Allah ke atas muka bumi ni. Dia kata ni, haru biru hak duk jadi ni, dia kata dia akan cerita satu-satu. Ketahuilah saudaraku, bermula haru hara yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini, kemudian daripada wafat Nabi SAW hinggalah kepada hari kiamat, amatlah banyaknya, dia kata. Wafat aja Nabi, dia start. Naik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa jadi tuan-tuan? Ada segolongan tak bayar zakat. Nabi tu ada tu jadi elok. Zakat ni pakai bayar, pakai ikut semua, tak ada masalah apa. Wafat aja Nabi, Abu Bakar naik jadi khalifah. Ada sekumpulan kata, kami, Nabi dah tak ada dah, zakat tak bayar. Yang akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpaksa angkat tentera pergi serang mereka ni. Kerana apa? Kerana mereka ni cuba untuk nak punggah satu daripada rukun Islam, iaitu mengeluarkan zakat. Dia start lah. Dia mai zaman Sayyidina Umar naik, dia jadi hal. Dia mai zaman Sayyidina Osman jadi hal. Apatah lagi zaman lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kebanyakan kisah huru hara dan khabarnya itu banyak tersebut di adalah hadis Nabi SAW. Hadis cukup banyak cerita pasal benda hak nak jadi ke depan ni. Nabi habaq dulu dah. Nabi habaq dulu dah. Masa 1400 tahun dulu, masa Nabi hidup tu, Nabi habaq dah. Hampa panjang umur, hampa jumpa benda ni. Ni, kalau hadis yang kita duk baca mula pada malam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat satu checklist, buat satu senarai semak, tuan-tuan tulis. Malam ni hadis tentang apa? Tulis. Esok hadis tentang apa? Tulis. Lusa hadis tentang apa? Tulis. Kalau tuan-tuan duk tulis benda ni, tik hak mana yang jadi dah. Hak Nabi kata nak jadi itu, kalau jadi dah, right, tuan-tuan tengok. Dalam senarai itu, hak Nabi kata ni, betul ke tak betul jadi. Padahal Nabi kata 1400 tahun dulu, benda tak jadi lagi. Nabi kata dah, tengok hari ni, hak Nabi kata jadi ke tak? Kalau kita ada usaha buat macam tu, kita duduk tanda-tanda right sendiri, kita ada keyakinan kepada hadis Nabi. Cuba tengok, apa hak Nabi kata jadi sungguh rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setengahnya ada didatangkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Sunan ni kitab hadis ni. Dan setengahnya di dalam kitab-kitab hadis yang lain. Kalau tak ada dalam hadis yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmizi, tengok di dalam Al-Bukhari, tengok di dalam Muslim, tengok di dalam Nasa'i, tengok di dalam Abu Daud, ada banyak lagi, Ibnu Majah dan sebagainya. Banyak lagi kitab hadis, tengok banyak cerita tentang huru hara nak jadi. Bab yang pertama dia kata bab maja'a la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Maksud dia, bab yang datang pada menyatakan tidak halal darah satu orang Islam melainkan dengan salah satu daripada tiga sebab ini. Bab yang pertama dia nak beritahu apa? Kita Islam sama Islam tak boleh berbunuh-bunuh antara satu sama lain. Marah macam mana pun, benci macam mana pun, meluat macam mana pun, tak suka macam mana pun, tak boleh ditumpah darah dia. Pasal apa? Pasal kita Islam, dia Islam. Darah orang Islam dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa diberi hak untuk tumpahkan darah saudara sesama Islam melainkan tiga jalan, dia kata. Ketahuilah saudaraku, adalah huru hara dan gempak besar di atas muka bumi ini adalah daripada berkelahi-kelahi dan bertengkar-tengkar sampai jadi berbunuh-bunuh. Punca mula duk jadi kelang kabut ni, dia kata punca dia apa? Punca kecil aja. Punca berkelahi aja. Punca berkelahi aja. Pasal harta pesaka aja. Misalnya mak pak mati tinggal harta. Kerana harta pesaka tu saja berkelahi, abang berkelahi dengan adik, adik berkelahi dengan kau. Punca kerana harta pesaka tu berkelahi sampai pergi cari orang buat sihir muntah darah mati.
Punca kerana berkelahi benda nak dapat bukan berapa duit pun. Duk merebut harta hamba Allah yang mati ni, harta hak tinggal tu tak apa duit pun. Start dengan berkelahi, lepas benda berkelahi tu dia melarat sampai ke peringkat berbunuh-bunuh. Dan jadilah daripada segala yang tersebut itu bertumpah darah di atas muka bumi ni. Sikit punya pasal aja tumpah darah. Tuan-tuan, patah balik di zaman Nabi Adam alaihi salam, anak dia Habil dengan Qabil. Pembunuhan pertama berlaku di kalangan manusia di atas muka bumi ini ialah di antara Habil dengan Qabil. Punca apa? Punca apa? Punca berebut pasangan hidup. Punca tu aja berbunuh abang dengan adik. Pembunuhan yang pertama berlaku, maka kerana tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam hadis, Nabi kata selagi mana ada pembunuhan berlaku di atas muka bumi ini, maka selagi itulah Habil dengan Qabil yang terlibat di dalam pembunuhan ini, pembunuh tu menanggung dosa dia. Pasal apa? Pasal man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang mula buat satu benda jahat, maka dia berdosa. Dan apabila orang ikut dia, maka dia turut menerima dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana itu syarak memberi jaga dan memberi ingat ke atas orang Islam. Tidak harus tumpah darah seorang Muslim di muka bumi ini. Islam pesan awal-awal, tak boleh kita tumpah darah saudara sama seagama dengan kita. Tak boleh. Dia kata dengan kerana salah satu daripada perkara sebagian tersebut di dalam hadis masalah yang akan datang, melainkan salah satu daripada tiga benda ni boleh bunuh orang yang buat salah ni. Masalah dia kata mula-mula huru-hara dan gempak besar dengan sebab berbunuh-bunuh sama Islam selepas daripada wafat Nabi ialah pembunuhan yang jadi ke atas Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di situ start cerita dia. Sayyidina Uthman bin Affan kena bunuh. Khalifah yang ketiga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nombor 3 sampai hari ini kita duk sebut lagi nama Uthman bin Affan. Khulafa ar-Rashidin. Sampai hari ini kita duk sebut lagi. Maka dengan kerana pembunuhan Sayyidina Uthman itu menjadi jatuh perang besar antara Aisyah isteri Nabi dengan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Lepas itu dia merawit lagi teruk jadi. Sampai jadi perang di antara Ali yang merupakan sepupu Nabi dan juga menantu Nabi, menikah dengan anak kesayangan Nabi, Fatimah. Tiba-tiba pergi jadi satu fitnah antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bukan calon-calon orang, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana khilaf dia, di mana tersilap dia, pulang balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan masuk campur kerana kita tak tahu apa jadi di antara dua tokoh besar ini. Jangan campur. Jangan kata Aisyah salah, tidak terlibat kata Ali salah. Tak boleh kata macam tu. Pasal apa? Pasal dua-dua ni pun orang yang dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi antara mereka dua, Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Allah sahaja Tuhan yang lebih mengetahui, kita tak tahu. Dan tidak boleh kita memihak kepada siapa-siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan jadilah perang yang amat hebat antara Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Talib tak payah cerita dia orang macam mana Nabi sayang dia, macam mana keturunan dia ni, keturunan Ali bin Abi Talib ni dianggap sebagai salah seorang daripada ahlul bait, daripada ahli rumah Nabi, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana sayangnya Nabi kepada anak Sayyidina Ali dengan Fatimah ni, iaitu Hasan dengan Husain. Macam mana sayangnya Nabi kepada cucu dia ni, tengah duk khutbah tengok cucu jatuh, Nabi turun daripada mimbar pergi angkat cucu dia. Punya sayangnya Nabi kepada Hasan, kepada Husain ni. Punya sayangnya Nabi kepada Hasan, Husain, cucu dia anak Sayyidina Ali ni, sehingga Nabi duk sujud dalam semayang, cucu meragah naik atas belakang, Nabi melamakan sujud dia. Nabi melamakan sujud dia. Nabi tak kuat budak-budak ni bagi turun. Nabi biar mereka duduk gomai atas belakang Nabi sampai mereka turun, baru Nabi bangkit daripada sujud. Sehingga menyebabkan sebahagian sahabat yang semayang dengan Nabi duk sangka wahyu turun kepada Nabi, maka Nabi sujud lama. Berapa punya sayangnya Nabi kepada ahlul bait, kepada ahli keluarga dia ni. Tiba-tiba sejarah mencatatkan Ali bin Abi Talib, bapa kepada Hasan dengan Husain ini, tiba-tiba terlibat di dalam satu konflik dengan Aisyah radhiyallahu anha
isteri kesayangan Nabi SAW. Ini yang dikatakan fitnah. Ini yang dikatakan fitnah. Sehingga berkekalan huru-hara dan fitnah dan rusuh sama-sama Islam itu untuk beberapa lama. Daripada sejarah awal itulah sampai hari ini ada pecah, ada golongan Syiah dan sebagainya. Macam mana apa berlaku dalam peristiwa tahkim, peristiwa dalam pegang tua angkat Quran, nak berdamai dan sebagainya. Sebahagian daripada penyokong Sayyidina Ali kata jangan berdamai, tapi Ali kata tak boleh, kita kena berdamai. Pasal Allah sebut dalam Quran, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Apabila musuh cenderung kepada nak berdamai, nak buat baik, kita kena cenderung kepada berdamai. Bila musuh tunjuk nak berkawan, kita tak boleh nak lawan, nak perang dia. Itu Quran kata. Bila Sayyidina Ali kata lagu tu, sebahagian tak puas hati. Sebahagian kata, ya Ali, tak boleh Ali, mereka ni penipu. Mereka ni nak main politik. Kalau kita terima perdamaian ni, mereka mesti ada muslihat di sebalik ni. Mereka buat macam ni pasal apa? Pasal mereka nak kalah. Mereka mengaku surrender. Kalau mereka kuat, mereka tak akan surrender. Jangan Ali, kita terus lawan dia. Ali kata tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah dah kata macam tu. Wa in janahu lisalmi fajnah laha. Kalau musuh cenderung kepada nak berdamai, kita kena terima perdamaian itu. Ali duk pegang dengan ayat Quran ni. Maka kelompok yang hangat ni, yang tak boleh nak terima cara-cara nak berdamai ni, maka akhirnya mereka membentuk satu kumpulan. Tuan nampak fitnah yang berlaku. Kita kena belajar sirah ini. Baru hari ini kita reti dalam nak menelusuri perjuangan yang ada ni. Baru kita reti apa jadi dulu. Nabi selesaikan benda ni macam mana. Baru kita reti. Saya baca tafsir di Taman Kerian, Parik Buntang. Cerita pasal ni. Perjanjian Hudaibiyah ni. Suluh Al-Hudaibiyah. Dengan Bai'atul Ridwan. Macam mana yang berlaku pada masa tu. Nabi SAW hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. 6 tahun Nabi duduk di Madinah. 6 tahun duduk. Tahun yang ke-6 Nabi teringat nak balik Mekah. Pasal apa? Tempat jatuh lagi dikenang. Ini pula tempat tumpah darah. Nabi dalam khutbah Nabi sebut Ana Muhammad Al-Arabi Al-Makki. Nabi kata aku ni Muhammad, aku orang Arab, aku orang Quraisy, aku orang Makkah. Nabi bangga dengan Makkah, tanah tumpah darah dia. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. 6 tahun duduk di Madinah, hati duduk teringat Mekah juga. Tahun yang ke-6, Nabi bawa satu kumpulan orang nak balik mai ke Mekah ni. Singgah di Hudaibiyah. Berhenti di Hudaibiyah. Hudaibiyah sempadan tanah haram dengan tanah halal. Dia sempadan di situ. Kita kalau pergi buat umrah ke apa ke, kita selalu nak niat ihram, kita pergi ke Tan'im, kita pergi ke Ji'irana. Ada juga lagi satu tempat, Hudaibiyah. Itu juga tempat boleh niat ihram untuk nak masuk buat umrah ni. Nabi mai daripada Madinah sampai di Hudaibiyah, sempadan tanah haram, tanah halal. Nabi berhenti tentu. Nabi pilih seorang sahabat, tolong pergi ke Mekah. Bagi tahu kita mai ni bukan nak perang, bukan nak gaduh, bukan nak cari pasal. Maka dipilih Sayyidina Osman bin Affan. Ni kita duk baca cerita dia nak kena bunuh ni. Nabi pilih Sayyidina Osman bin Affan. Pasal dia ni satu orang yang lemah lembut. Dia bukan jenis orang yang suka berkonfrontasi. Sayyidina Osman ni orang lemah lembut. Dia bukan jenis suka nak pergi cari gaduh, nak pergi cari pasal, nak bercakap keras dengan orang, tak ada. Sayyidina Osman ni orang lembut. Nabi pilih dia. Nabi kata, Osman, kamu pergi ke Mekah. Bagitahu dekat orang-orang Mekah. Kita mai bukan nak bergaduh, bukan nak cari pasal, bukan nak berperang. Kita mai kerana nak ziarah adik-beradik kita yang kita dah tinggal 6 tahun. Dan kita kalau boleh nak buat umrah. Bila Osman pergi rumah seorang-seorang ketua-ketua Quraisy ni, pergi jumpa, pergi habaq apa yang Nabi bagi tahu ni. Mereka tak boleh nak jawab, tak boleh nak jawab. Akhirnya mereka buat keputusan kata, tak boleh. Sayyidina Osman sudah sangkut di Mekah ni. Pasal duk tunggu jawapan ni. Nak tunggu green light, nak tunggu lampu hijau, nak bagi Nabi masuk ni. Duk tunggu tu lama tak balik. Dalam pada duk tunggu tu, kaki nakai ada seorang. Dia habaq dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mereka bunuh dah Osman. Kaki ni daripada dulu sampai lah dah. Hak jenis suka duk lempak cerita pelik-pelik masuk dalam masyarakat, bagi semua orang terkejut, bagi semua orang sembang, bagi semua orang jadi kelang kabut ni. Jenis macam ni. Osman tak balik, dia pergi habaq dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Osman mereka bunuh dah di sana. Nabi bila dengar macam tu terkejut. Kecewa Nabi. Ini orang kuat dia, ini orang kanan dia, ini orang harapan dia. Osman bin Affan ni Nabi cukup sayang dekat dia. Mana boleh mereka bunuh dia? Kita hantar dia pergi suruh cakap baik-baik. Pasal apa mereka bunuh dia?
Nabi panggil sahabat-sahabat yang ada di Hudaybiyah tu. Nabi kata, kamu bai'ah dengan aku, kamu janji tak setia dengan aku, kita akan serang Mekah. Kita sama ada dimenangkan oleh Allah ataupun kita syahid di sana. Semua sahabat nak ikut ni, letak tangan atas tangan, semua bai'ah di depan Nabi. Ya Rasulullah, apa jadi pun kita menang atau kita syahid. Perjanjian Nabi dengan sahabat-sahabat tu dipanggil bai'atul ridwan, bai'ah ataupun janji setia yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Bila puak sana dengar, puak Mekah tu dengar Nabi nak mai serang depa, depa cepat-cepat suruh Osman balik, hantar orang depa seorang mai jumpa Nabi, bagi tahu dekat Nabi, kata dak Osman kami tak bunuh, ni dia ada lagi, jangan serang kami, tapi walau macam mana pun keputusan kami muktamad, tahun ni hang tak boleh masuk Mekah. Panggil sahabat Singapura juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini cerita yang jadinya. Maka dibuat pula satu perjanjian. Perjanjian tu pula dipanggil perjanjian Hudaybiyah, Suluh Al-Hudaybiyah. Isi perjanjian itu langsung tak memihak kepada Islam. Gencatan senjata 10 tahun, tak akan ada perang antara Mekah dan Madinah, antara orang Nabi dengan orang Arab Quraisy yang ada di Mekah. Kalau sekiranya orang Nabi yang dah masuk Islam, dah duduk dengan Nabi, tiba-tiba nak murtad, nak patah balik pergi dekat mereka tak payah hantar balik dekat Nabi. Orang yang murtad ni, mereka akan bagi perlindungan. Tapi kalau orang mereka teringat nak masuk Islam, pergi dekat Nabi, kalau tak dapat perkenan daripada ibu bapa, Nabi kena hantar balik, tak boleh terima dia. Kalau dalam cerita Piramli, dia kata apa? Ini tidak adil, dia kata. Ini tidak adil. Oh, kalau orang kami dah masuk Islam, dah nak balik dekat hamba, kira hamba simpan dia, tak hantar balik. Tapi kalau orang hamba teringat nak masuk Islam, mai dekat kami kena hantar balik. Ni undang-undang apa ni? Dia lumai macam tu. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW terima isi perjanjian itu. Nabi terima. Tak masuk akal. Apa ni perjanjian yang tak menguntungkan orang Islam? Apa saya Nabi terima? Apa pasal Nabi ni, benda ni dia tak erti ke, kata benda ni merugikan kita, apa siapa dia pergi terima? Takkan Nabi tak cerdik, dia cerdik pula. Ini yang berlaku. Nabi ada penjelasan dia. Nabi buat keputusan dulu sebagai pemimpin, Nabi buat keputusan dulu. Kemudiannya Nabi terang, Nabi kata apa? Orang kita, dia dah masuk Islam, dah duduk dengan kita, kalau dia nak murtad, nak balik pergi dekat sana, kita simpan buat apa? Dia dah tak mau kat kita, kita simpan dia jadi duri kat kita, dia nak balik-balik pergi. Tapi orang dia, kalau teringat nak masuk Islam, mai dekat kita, dia mai kat kita, kita bagi tahu dekat dia Islam macam ni, dah kuat dah Islam dia. Kita hantar balik, dia bawa Islam pergi kembang di sana. Nanti kita tak rugi apa. Baru puak hangat tadi dengar, oh, dia kata, betul juga, kami tak teringat lagu tu. Tuan-tuan, daripada peristiwa itu, iktibar berapa banyak ada. Kita kena ambil iktibar itu. Cerdik dalam berpolitik. Itu siasah, itulah politik yang dibuat oleh Nabi SAW. Pada zahir nampak rugi, tetapi hakikatnya menguntungkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, ini cerita ni. Benda ni juga termasuk di dalam fitnah-fitnah yang menyebabkan sebahagian orang jadi tak puas hati, jadi berasa sumbin dengan Nabi dan sebagainya. Walhal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah biar Nabi dia buat keputusan silap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata awal mula baginda Osman mau kena bunuh. Ni dia nak cerita pada hari kejadian Sayyidina Osman nak kena bunuh. Dia kata awal mula Sayyidina Osman mau kena bunuh, iaitu datang satu puak daripada orang kutu-kutu pekan negeri Mesir ke negeri Madinah. Dia kata orang kutu-kutu pekan. Ni kaki hadut angkat kaya ni. Kutu-kutu pekan. Depa ni orang Mesir. Tak berkenaan pun dengan Sayyidina Osman yang ada di Madinah ni, yang menjadi khalifah Rasulullah di Madinah ni. Tak berkenaan pun, tapi nak mai buat ramai, nak mai buat sibuk. Dia dengar cerita ujung-ujung telinga aja, kata Osman ni lagu tu, lagu ni apa semua, lagu tu aja cerita ni, nak mai campur, mai daripada Mesir no, mai ke Madinah kerana nak bunuh Sayyidina Osman. Orang yang duduk di Madinah, yang duduk tengok Sayyidina Osman hari-hari, sayang dekat Sayyidina Osman, tak ada hal pun. Hang yang tak tahu apa tu, nak main marah dekat Sayyidina Osman. Turun mai mereka ni daripada Mesir ke negeri Madinah, menuju ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Osman itu, hendak dibunuh oleh mereka itu. Pi dengan niat yang satu, nak pergi bunuh Osman. Maka didapati mereka itu akan pintu rumah Sayyidina Osman bertutup dan dijagai orang.
Dia sampai di rumah Sayyidina Osman, tengok rumah dia ni ada orang duk jaga. Di antara yang duk jaga tu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia jaga rumah Sayyidina Osman ni. Bila mereka ni sampai tengok rumah dia orang duk jaga kuat, maka mereka itu pun duduk mengepung orang-orang di dalam rumah Osman itu. Dan pada masa itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan dan Husin anak dia ada menjaga pintu rumah Sayyidina Osman itu. Itu dia. Waktu sampai tu 3 beranak ni duk jaga rumah Sayyidina Osman. Sayyidina Ali duk ada tentu, anak dia Hasan dengan Husin pun duk ada, mereka tunggu pintu. Di samping sahabat-sahabat lain apa semua duk ada keliling rumah Sayyidina Osman ni duk jaga. Pasal dia pada dapat maklumat kata orang nak main bunuh Sayyidina Osman, dia pergi jaga macam tu. Puak yang main nak bunuh Sayyidina Osman ni pula bila tengok macam ni, dia kepung pula keliling rumah Sayyidina Osman ni, kepung nak bunuh juga macam mana pun. Tuan-tuan nampak fitnah duk jadi macam tu. Baik. Bila diketahui oleh Sayyidina Osman radhiyallahu anhu akan orang-orang datang kepung rumahnya hendak membunuhnya, maka ia pun naik rumahnya pada tingkat atas. Bila orang habaq kat dia, dia kata ya Amirul Mukminin, dia pada kepung lah. Dia kata tak apa. Dia naik pergi atas sutuh, atas bumbung atas tu, rumah dia. Dan mengeluar kepala dia daripada tingkapnya kepada orang-orang yang mengepung itu, jenguk kepala dia keluar, nampak orang duk kepung keliling rumah. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ini yang cantik Bahrul Mazi ni. Dia bukan cerita, dia buat main hadis. Nak bagi tahu kata ini betul ya jadi. Hadis ada cerita benda ni. Kata dia hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf anna Utsman bin Affan ashrafa yawm ad-dar faqala anshudukumullah ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Maksudnya diriwayatkan daripada tabi'in, nama dia Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Kata dia bahwasanya Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah jenguk kepala dia daripada atas rumah dia keluar pada hari kepung orang-orang akan rumahnya itu, supaya bagi nasihat dia kepada orang yang datang nak bunuhnya itu. Nasihat lagi orang nak main bunuh dia. Tengok orang duk kepung rumah dia, orang habaq dekat dia, ya Amirul Mukminin, dia pakai kepung dah. Dia kata tak, dia naik pergi di atas, jenguk kepala keluar, dia nampak orang duk main duk kepung rumah dia ni. Dan lagi bagi tazkirah dekat puak-puak ni. Bagi satu nasihat pula ke puak-puak ni. Kata Sayyidina Utsman, wahai sekalian kamu yang datang kepada aku mau tanya sekalian kamu dengan sumpah nama Allah Subhanahu wa taala, tidakkah sekalian kamu tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal darah satu orang Islam ditumpahkan ke bumi melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab. Dia bangkit bagi tahu kat depa. Hampa tahu tak Nabi kita pasal apa? Hak mai kepung tu pun semua asyhadu an la ilaha illallah punya geng juga. Islam juga. Ni fitnah. Yang kata fitnah ni hidup berkelahi. Ustaz sama ustaz berkelahi fitnah. Dia nak singgung kita. Tapi kalau berlaku benda itu fitnah yang berlaku dalam masyarakat. Orang ada dengar ni pening. Tak mau jadi macam tu tuan-tuan. Kita dah baca bab ni, kita tak mau jadi macam tu. Sayyidina Utsman bin Affan bila tengok yang main kepung ni pun orang Islam, dia jenguk kepala dia kot tingkap, dia pesan dekat depa ni. Apa tak tahu kan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi aku, Nabi hampa semua. Nabi kita kata apa? Nabi kita kata darah orang Islam tak halal ditumpahkan ke muka bumi ini, melainkan kalau depa buat 3 benda ni. Masalah dia kata menumpahkan darah orang Islam ke bumi dengan sebab berpukul-pukul dan berbunuh-bunuh, bertikam dan sebagainya itu haram dengan dalil hadis yang tersebut seperti di atas itu, melainkan dengan salah satu daripada 3 sebab yang akan datang ini. Tak boleh tumpah darah orang Islam, tak boleh, haram perbuatan itu, melainkan kalau orang tu ada buat 3 perkara ni. Yang pertama dia kata zinan ba'da ihsanin. Itu kesalahan yang pertama yang membolehkan ditumpahkan darah dia. Apa dia? Artinya berzina dengan sengaja kemudian daripada sudah kahwin. Dia orang Islam, dia dah berumah tangga, dah kahwin dah, tiba-tiba pergi berzina. Dia ni penzina yang muhsan. Dia panggil penzina yang dah pun berumah tangga. Orang yang dah berumah tangga kemudian pergi berzina, halal darah dia. Dia dikenakan hukum rejam dengan batu sampai mati. Kalau itu kesalahan yang dia buat, ditampilkan dia ke muka pengadilan,
dikemukakan saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka sabit kesalahan, dia boleh dihukum bunuh. Bunuh macam mana? Rejam dengan batu sampai mati. Yang tu tak apa, Sayyidina Osman kata. Yakni apabila sudah satu orang laki-laki itu berkahwin dengan akad yang sahih, maka pi dia memasukkan hasyafah zakarnya kepada perempuan yang bukan isteri dia, maka itulah berzina namanya, dia kata. Dan harus pada syarat tumpah darah orang yang muhsan, yang berzina itu. Orang yang dah kahwin pergi berzina, darah dia boleh ditumpahkan. Yakni direjam, diujan dia dengan batu sampai mati. Itu dia. Sayyidina Osman keluar kepala dia kot tingkap, dia beritahu benda ni. Dia kata, yang kedua, kata dia, awirtidadin ba'da islamin, ataupun orang yang boleh kita bunuh ni walaupun dia dah jadi Islam, kita boleh bunuh dia apabila murtad dia selepas daripada dia jadi Islam. Dia dah orang Islam dah, dia pergi buat benda yang benda tu boleh mensabitkan murtad dia. Mesti dibawa ke mahkamah, mesti dibicarakan, mesti ditampilkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang cukup dan sebagainya. Sabit kesalahan, orang yang murtad boleh dihukum bunuh. Begitu. Baik. Dia kata, maka dia kata Islam mengharuskan bunuh orang Islam yang jadi murtad. Maka diketahui murtadnya itu dengan beberapa jalan. Ini perincian yang dibuat oleh fiqh Islam. Fiqh membuat perincian, dia menghalusi benda ni. Murtad satu orang tu boleh disabitkan dengan beberapa cara, iaitu ada kalanya dengan niat kufur. Yang ni kita tak nampak, macam niat dalam hati dia. Dia tu ingat dalam hati dia, dia kata, aku muhsin dah pergi jadi orang Islam ni, kalau aku jadi Kristian bagus. Kalau itu niat dalam hati dia, murtad dia. Siapa pun tak tahu, bini tak tahu, anak tak tahu, mak pak tak tahu, jiran sebelah rumah tak tahu, kawan tempat kerja pun tak tahu. Kalau itu i'tiqad dalam hati dia, dia beriktikad mengatakan agama lain lebih baik daripada Islam dia, habis murtad dia. Dia kata itu satu. Ataupun dia boleh berlaku murtad dengan perbuatan, dia kata, iaitu perbuatan yang mengkufurkan dia. Ataupun dia buat dengan perbuatan dia. Tu naik motor, jumpa satu tokong apakah, tungkat motor turun pergi sujud, debuk-debuk lagu tu. Apa ke satu penyakit kena dia. Islam, nama cantik lah, Muhammad apalah apa semua, naik-naik motor nampak satu tokong apakah, berhenti, turun pergi duduk sembah. Murtad dengan perbuatan, dia kata. Walaupun berlakon ataupun bergurau main, murtad dia. Dia kata, baik, nak cari makan ni kadang-kadang nak berlakon filem, orang suruh berlakon jadi apa, jangan. Agama bukan harga yang dia dibayar untuk lakonkan watak tu. Baik. Ataupun dia kata murtad berlaku dengan perkataan yang mengkufurkan dia, cakap. Dia bercakap dengan kalimah yang membawa dia kepada kufur. Dia kata apa? Dia kata kalau nak ikut Quran semua, dia kata mampu kita semua hari ni. Cakap dengan mulut dia, mai daripada i'tiqad hati dia, mengatakan Quran ni tak boleh pakai. Maka murtad dia dengan perkataan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, benda-benda macam ni dengar baik-baik, kita tak mau buat benda silap macam ni. Dan kalau kita dengar kawan kita buat, abang kat dia ni, hang tak boleh buat gini ni, bawa kitab ni pergi bagi dia baca, suruh dia mengucap balik. Aku bukan ada untung apa ni abang kat hang ni, tapi pasal hang kawan aku tak mau hang pergi silap macam ni. Tolong mengucap balik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup, jangan buat dah benda macam ni. Jaga, dia kata. Sama ada dikatakannya dengan kerana senda gurau, ataupun buat ejek-ejek, ataupun dikatakan dengan i'tiqad, tak kira. Dia bercakap tadi ni, dia bercakap tu kerana nak buat melawak-melawak main, nak buat senda gurau, ataupun buat ejek-ejek orang, duk tengok, tak kira kerana apa. Murtad dia. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan semua, kita duk baca hadis. Kita duk baca ni hadis Nabi SAW. Tadi marah sangat dengar kata orang hina Nabi Muhammad, marah sangat. Tengok-tengok baca hadis Nabi tak apa pakai pula dah. Tak kekarut kita kalau jadi macam tu. Baik. Dia kata atau dikatakan dengan kerana degil ataupun kerana keras kepala. Jenis orang jenis degil ni, jenis keras kepala. Perangai dia apa? Bila orang kata hitam, dia nanti kata putih. Perangai lagu tu. Ada orang jenis macam ni. Bila orang kata hitam, dia saja kata putih. Dia suka belain pada orang. Bila orang semua duk kata benda tu baik, dia nanti kata tak baik. Dia duk jadi lagu tu pasal apa? Pasal degil. Saja jenis nak tunjuk, nak lawan arus.
Jangan macam tu. Pasal apa? Kalau dia buat benda-benda yang disebutkan tadi kerana degil sekalipun, rosak akidah dia. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Maka tidak dibunuh orang murtad itu melainkan kemudian daripada ditaubatkan. Ini perincian di dalam fiqh. Maka fiqh mencadangkan orang yang pergi duduk terbabah cakap macam tu, orang yang pergi duduk terbabah dia pergi buat perbuatan macam tu, mungkin dia buat tu kerana jahil. Ada tuan-tuan, dalam masyarakat kita ramai-ramai ni ada yang kadang-kadang tu bukan salah dia, tapi salah mak bapak dia. Daripada beranak dia mai ke dunia ni dulu, mata dia duk tengok pak dia ni kaki yang sing. Ada, saya dah jumpa dah orang macam ni. Minum ni sampai Allahu Akbar. Celik-celik mata pagi buka ayak pancok nak ambil semayang yang dia cari. Ayak arak yang dia cari. Celik-celik mata capai botol dah minum. Kita cakap depan dia, saya jadi macam ni. Benda ni hantar, bukan kecil punya dosa ni. Minum arak ni dosa besar, hantar tak kata. Kita baca kat dia ayat Quran, kita baca kat dia hadis, mata dia terkebir-kebir dengar. Nampak macam tak pernah dengar benda-benda macam ni. Kita kata, tak tahu kalau kita minum benda ni salah. Dia kata, tahulah, tapi tak elok lah. Minum benda ni tak elok lah. Dia kata, duk mabuk, duk buang duit, balik, duk pukul anak bini. Dia kata, tak elok lah. Ini bukan soal tak elok. Kita kata, soalnya benda ni haram. Haram ni bukan takat haram tak boleh minum aja. Haram membawa kepada apa? Kita baca hadis tu yang Nabi kata orang yang mudimul khamr, orang yang mengekalkan tabiat minum arak ni, Nabi kata syurga yang boleh dicium wangi dia pada jarak 1000 tahun perjalanan. Orang yang mengekalkan tabiat minum arak sampai mati, dia jangankan nak masuk syurga, bau syurga pun Allah tak bagi dia cium. Bila kita kata kat dia benda tu dengan suara kita tekan macam tu, ayat mata jatuh. Maknanya tuan-tuan, dia bukan degil, tapi dia tak dididik tentang benda ni. Ayat mata jatuh. Kita tengok lagi, kita tambah lagi satu cerita lagi. Saya kata kat dia, saya pernah pergi ceramah di satu kamp polis, di satu tempat. Komander kamp tu cerita kat saya kata kat dia, komander camp tu cerita kat saya lepas habis ceramah ni. Dia kata, Ustaz, yang Ustaz sebut tadi tu, dia kata, I witness it. Komander cakap orang putih lah kan. Dia kata, I witness it. Dia kata, I menjadi saksi, I tengok benda tu. One of my officer. Dia kata, salah seorang daripada pegawai saya. Yang ni Ustaz, dia kata. Rumah tangga kacau bila kelang kabut, sampai anak bini semua pun jadi, bini mai jumpa saya. Saya ni komander, saya duduk macam bapak daripada dalam camp ni, mai jumpa mengadu hal suami dia. Saya pernah panggil pegawai ni, marah dia, cakap kat dia macam-macam nasihat dia apa semua, tak mau jadi Ustaz. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, mati dia baru ni dia. Mati pun dalam keadaan mabuk. Mayat dia Ustaz, masa nak simpan saya pergi, Ustaz, you don't ask me. Dia kata, you ask my officer. Dia tunjuk kiri kanan dia, pegawai dia pangkat-pangkat ni, you ask them. Semua kita ada di sana, we all witness it. Kami semua tengok apa yang jadi. Dia kata, mayat lepas-lepas mandi nak kapan 3 kali koyak kain kapan, tak boleh nak tutup satu mayat. Dia cerita sendiri ni, bukan majalah Mastika ni, dia cerita sendiri. Saya bercakap dalam masjid tuan-tuan ni, bersaksikan Allah, saya cerita balik apa yang dia cerita. 3 kali koyak kain kapan. Dia kata, sukat-sukat semua elok-elok, koyak, bubuh mayat, kaki jelok keluar. Sampai panik ni kawan dia duk buat kerja urus mayat dia berapa lama dah tak pernah jadi macam ni 3 kali koyak tak boleh juga, lama-lama pakai 2 helai kain kapan dia tak lepas, pakai balut ujung dengan kain lain. Ustaz, kita pun dah berdebat dah masa tu. Dia kata, bawa pergi ke kubur nak bubuh liang, tak lepas pula. Duk pembesar, duk peruntuh tanah, duk pembesar liang ni sampai berapa kali, masuk tak lepas. Dia kata. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia cerita, kita pula dah tadi ceramah ni, duk dengar dia ceramah takut balik pula lah. Pasal benda betul. Dia kata, you ask my officer. Dia pegang kawan sebelah dia ni DSP. Dia pegang, you ask him. Orang tu pun kata, betul, kami tengok benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda tu jadi. Saya cerita dekat sahabat ni, saya cerita kat dia. Ayah mata jatuh. Tak kita tanya, hang ni apa cerita? Dia kata dia tak tahulah benda ni semua. Dia kata cuma dia kecil-kecil celak mata, memang pak dia ni lah sampai mati. Tuan-tuan, dalam kes-kes yang macam ni, kita reserve skill. Kita jangan attack dia teruk-teruk. Pasal apa? Dia mangsa kepada rumah tangga yang macam tu. Saya kata, ada ramai jumpa saya tiap hari.
Setiap hari mai jumpa. Hari-hari mai satu cerita duk bagi kat dia, dia pun mau dengar. Minta kang satu je. Siapa pun tak minta kang. Saya minta kang satu je kata. Hang berhenti minum arak dulu. Apa pun hang berhenti minum arak dulu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada tuan-tuan orang macam ni ada. Jadi dalam kes yang macam-macam ni, kita jangan terus kata dia ni bantah, degil apa semua dah. Dia perlu disedar dulu. Maka kaedah dalam menghadapi orang murtad pun, ulama fiqh kata apa? Taubatkan dia dulu. Panggil dia, terang kat dia dulu, kata hang buat ni salah, hang tak boleh buat lagu ni, akibat dia hang tahu dah apa, bagi dia tahu. Kalau selepas kita cuba nak mentaubatkan dia tak mau juga, dia nak kekal atas jalan dia, maka dia degil. Maka hukum dijalankan ke atas dia. Dia macam tu. Dan kata setengah ulama wajib ditaubatkan dahulu, kemudian dibunuh juga. Ada sebahagian ulama yang rigid, yang syadid, yang tegak sangat ni, dia kata tak apa, bertaubat pun bunuh juga, dia kata. Itu sebahagian pendapat yang dhaif. Begitu. Maka lihat masalah ni, dia kata ada cerita panjang di belakang. Dan yang ketiga, benda yang menghalalkan darah satu orang itu, dia boleh dikenakan hukum mati. Dia kata au qatala nafsan bi ghairi haqqin fa qutila bi. Maksud dia kata ada pun membunuh dia ataupun membunuh dia akan seorang dengan ketiadaan sebenar, maka dibunuh pula dengan sebabnya. Ataupun dia ada bunuh orang, maka dia kena qisas, dia kena bunuh balik. Maka orang Islam yang boleh dikenakan hukum bunuh tiga aja. Satu, dah berumah tangga pergi berzina, darah dia boleh ditumpahkan setelah diputuskan oleh mahkamah. Yang kedua, kalau sekiranya dia murtad daripada agama Islam, setelah ditaubatkan, kalau dia masih degil lagi, dia boleh dibunuh. Yang ketiga, dia kata kalau dia ada bunuh satu orang Islam yang lain, faqutila bih, maka dia dikenakan hukum bunuh, hukum qisas. Ini saja tiga orang yang boleh ditumpahkan darah dia dalam Islam. Ini yang Nabi pesan, kata Sayyidina Osman, daripada tingkap rumah dia. Masalah, dia kata membunuh orang dengan tidak sebenar itu tidak harus sekali-kali. Dibunuh orang tak pasal-pasal, tak boleh sekali-kali. Dibunuh orang, hang bunuh dia pasal apa? Tak tahu, aku tengok muka dia kemeluah semua. Lagu tu aja yang pergi bunuh orang tu. Tak boleh, tak boleh. Kita jadi cikgu di sekolah, kita tak boleh ada sikap macam tu. Masuk dalam kelas duduk mak satu budak. Aku tak tahu budak ni kemeluat tu. Budak tu tak buat apa pun kat dia. Tapi budak tu orang miskin, rambut cerin, tak pakai minyak rambut. Dia duduk tengok tu, dia meluat. Atau bila dia masuk kelas mengajar, dia duduk bully budak tu. Tak boleh lah macam tu. Kita tak boleh preset. Awal-awal dah set dah, suka tak suka dekat orang. Tak boleh. Dia duduk dengar, tengok dulu dia bagus ke tak bagus. Baru kita boleh kata apa-apa. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata orang yang bunuh orang tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak haram, tak boleh. Dengan dalil hadis yang disebutkan di dalam masalah tadi, dia kata dan kena bunuh orang yang membunuh itu sebagai dalam beberapa masalah yang disebutkan di dalam Abwabud Diyat pada juzuk yang ke-10 daripada kitab ini. Dia kata kalau sekiranya dia bunuh orang, dia kena qisas. Bab ni dia kata tengok dalam bab qisas, tengok dalam bab diyat, dia ada cerita tentang benda ni. Tiga perkara itulah yang dikhabarkan oleh Sayyidina Osman kepada orang yang nak bunuh dia. Orang main duduk kepung rumah, dia bangkit cakap benda tu dekat orang dulu. Dan berkata lagi, Sayyidina Osman kata lagi, adapun aku, apakah sebabnya kamu nak bunuh aku? Dia tanya daripada tingkat rumah dia tu. Orang yang kita boleh bunuh ni tiga macam tadi aja. Dia kata, ni aku ni, hampa main kepung rumah aku, hampa nak bunuh aku, pasal apa? Apa salah aku? Dia kata dia, fawallahi ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi Islam. Kata Sayyidina Osman, demi Allah, aku tak pernah berzina sekali pun dalam hidup aku ni. Sama ada masa jahiliyah dulu ataupun selepas aku masuk Islam. Belum Nabi Muhammad bawa Islam pun aku tak pernah berzina. Lepas Nabi Muhammad bawa Islam, aku masuk Islam pun aku tak pernah berzina. Aku tak pernah berzina. Pasal apa hampa nak bunuh aku? Dia tanya. Dan tiada pernah aku berzina selepas daripada aku jadi orang Islam. Yang kedua, Sayyidina Osman tak pernah berzina. Dia kata, dengan dalil dalam hadis tadi. Sama ada ia dalam masa sebelum Islam ataupun selepas dia masuk Islam, dia tak pernah berzina. Kemudian berkata lagi Sayyidina Osman, walartadattu minhu bay'atu walartadattu munzu bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, dan sekali-kali tak pernah aku murtad daripada agama Islam kepada agama kafir semenjak aku mengaku jadi Islam di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak pernah murtad, dia kata.
Daripada hari aku masuk Islam depan Nabi sampai hari ni, aku tak pernah terlintas dalam hati nak keluar daripada Islam. Tak ada sebab hampa nak bunuh aku, dia kata. Masalah, dia kata Uthman bin Affan tak pernah dia murtad kemudian daripada dia Islam. Yang ni tak pernah dia menyalahi i'tiqad dia. Tidak pernah dia menukarkan lain daripada i'tiqad Islamnya. Tak pernah. Bila-bila pun Sayyidina Uthman dia orang Islam, dan tidak pernah dia menukarkan apa perkataan yang boleh membawa dia kepada kufur dirinya. Tak pernah Sayyidina Uthman bercakap yang cakap tu boleh kata dia jadi murtad. Tak pernah, dia kata. Dan tidak pernah pula Uthman melakukan apa kelakuan yang membawa dirinya jadi kafir. Dia tak pernah perbuatan dia pergi buat benda yang boleh jadikan dia ni murtad. Tak pernah buat benda-benda macam ni, dia kata. Bahkan beriktikad Sayyidina Uthman selama-lamanya dengan iktikad yang berkekalan dia sebagai orang Islam. Daripada hari dia masuk Islam sampailah hari itu dia satu orang Islam yang sebenar. Begitu. Dan berkata apa perkataan yang mengekalkan dia dalam Islam. Dan dia tak pernah bercakap benda yang boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam, melainkan hak dia bercakap tu semuanya hak Islam suruh belaka. Dia kata, pasal apa hampa nak bunuh aku? Dan berlaku dengan kelakuan yang mengekalkan dia di dalam agama Islam, dan kelakuan dia pun memang selari dengan yang Islam suruh. Pasal apa yang hampa nak bunuh aku? Dia kata. Tak ada pasal yang orang main kepung rumah dia nak bunuh dia. Dan berkata lagi dia, wala qataltu an-nafsa allati haramallah fabima taqtulunani. Dan tak pernah aku bunuh satu orang pun yang diharamkan Allah membunuhnya. Aku tak pernah bunuh orang, dia kata. Pasal apa yang hampa nak main bunuh aku? Maka dengan apa sebab sekalian kamu nak bunuh aku? Kata Imam At-Tirmizi, pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan daripada Aisyah dan Ibni Abbas, dan bermula ini hadis hasan. Dia kata, masalah Uthman bin Affan tak pernah bunuh orang Islam dengan jalan yang tidak benar. Yang ni tak pernah Sayyidina Uthman bunuh orang dengan sendiri akan orang Islam. Dia tak pernah bunuh orang. Kalau dia bunuh pun orang kafir dalam medan perang. Waktu perang tu, waktu tu perang memang kena bunuh orang. Itu saja. Lain daripada dia tak pasal-pasal nak pergi bunuh orang, dia tak pernah buat. Dengan lain daripada 3 sebab yang tersebut di dalam hadis itu. Dan tidak pula dihukumkannya orang dengan hukum bunuh, melainkan dengan sebab yang 3 yang diharuskan oleh syarak tadi. Dia khalifah. Dia membicarakan kes kesalahan yang dilakukan oleh rakyat dia. Kalau dia jatuh hukum bunuh dekat satu orang pun kerana orang tu ada buat salah satu daripada 3 tadi. Dia tak pernah jatuh hukum bunuh dekat orang yang langgar traffic light misalnya. Tak pernah. Pasal apa? Kesalahan tu tak membolehkan dihukum bunuh. Maka dia beritahu benda ni, masalah Uthman bin Affan mati kena bunuh dengan zalim. Tapi malangnya akhir sekali Sayyidina Uthman mati kena bunuh juga. Iaitu sungguh pun Sayyidina Uthman macam-macam nasihat kepada orang yang kepung rumah dia. Tidak juga mau lembut hati mereka itu, dia kata. Sampai dinaik mereka itu akan rumah jiran Sayyidina Uthman yang terbuka pintunya. Mereka nak bunuh juga dia. Rumah dia, mereka tak boleh masuk, mereka masuk rumah sebelah. Jiran sebelah pintu nak buka, mereka rempuh masuk dalam rumah kawan tu, terus naik ke atas sutuh. Naik pergi atas bumbung rumah harap, tuan-tuan. Atas tu dia bukan bumbung lagu kita ni. Dia lapang lagu tu daripada buat sidai kain, buah tangki ayam, apa dia atas. Dia naik pergi di situ. Situ dia panggil sutuh. Maka pergi melompat sutuh rumah Sayyidina Uthman sehingga dapat mereka itu masuk membunuh Sayyidina Uthman dan beberapa orang yang ada sama Sayyidina Uthman. Dia masuk rumah jiran sebelah, naik pergi ke atas, daripada situ lompat ke rumah Sayyidina Uthman. Nak bunuh juga sampai macam tu. Jahat sampai macam tu. Masuk juga ke rumah dia, siapa yang duk jaga dia semua pun mereka bunuh. Terlepas ni Sayyidina Ali, anak-anak dia apa semua selamat daripada pembunuhan itu. Dan ada beberapa orang yang mati bersama Sayyidina Uthman dalam rumah tu. Dan jadilah mati Sayyidina Uthman itu secara zalim. Dia tentu bukan senang, tuan-tuan. Jadi khalifah Nabi pun bukan senang. Begitu keadaan dia. Semuanya itu dikhabarkan oleh Nabi SAW dengan isyaratnya sebelum wafatnya di hadapan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Nabi rupanya dah sebut dah tentang Sayyidina Uthman nak mati kena bunuh ni. Nabi dah sebut dah. InsyaAllah dia kata boleh lihat di dalam abwab kelebihan Sayyidina Uthman pada akhir kitab ni. InsyaAllah kita panjang umur, kita akan baca bab tu. Cerita kelebihan Sayyidina Uthman. Sehingga kan Nabi SAW, masa Nabi hidup, Nabi dah bayangkan dah. Kata Uthman akan terfitnah dan dia akan mati kena bunuh. Nabi dah sebut dah. Bila Nabi sebut, makna benda tu nak jadi. Cuma bila nak jadi, itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa
dima'ukum wa amwalukum alaikum haram. Lepas ni kita masuk bab tentang darah dan harta kamu haram ke atas kamu dibuat apa-apa. Maksudnya darah kita, nyawa kita orang Islam, orang tak boleh tumpah. Sama-sama Islam tak boleh tumpah darah saudara sama Islam. Harta kita orang Islam, sama-sama Islam tak boleh ambil harta orang Islam yang lain. Kerana darah, nyawa dan harta orang Islam ni haram ditumpahkan dan disamun dan dicuri oleh orang Islam yang lain. Dia nak main tajuk tu. Kemudian tuan-tuan, tajuk yang mengikuti selepas daripada tu, dia akan main cerita la yahillu li muslim an yurawwa'a musliman. Tak boleh satu orang Islam ugut satu orang Islam yang lain. Ugut tak boleh. Duduk threaten dia, duduk bagi takut kat dia, duduk kata kat dia, hang jaga baik-baik, kalau hang pi juga kuliah ni aku nanti tak boleh gitu. Tapi kalau dia kata kalau hang pi juga kuliah Ustaz Samsuri aku nanti tumpang, yang tu tak apa. Nak tumpang kita ingat aku nak buat apa kan, tapi jenis cakap biar orang takut. Kalau hang pi juga kuliah dia aku nanti tumpang. Oh boleh tak apa, jangan tumpang tak apa lah. Kalau hang pi juga aku nanti buat benda tak elok, tak boleh. Ugut itu salah. Dan ugut itu dia kata salah walaupun cara melawak, tak boleh, salah juga melawak. Termasuk di dalam yang kata yurawwa ni maksud dia apa? Jenis melawak dengan orang melawak jenis pelik ni. Tengok dia ambil ayat semayang, ataupun dia semayang dia ambil kopek duit dia bubuh atas lantai, dia semayang, dia sujud kita ambil kopek tu lari. Bukan nak curi, nak melawak. Tuan tu bangkit rakaat yang kedua, tak ada kopek dia. Melawak ni, kawan hak ambil sorak ni melawak. Tengok tak ada nak berhenti, saja-saja nak berhenti dari sembahyang fardu haram. Jadi duk kena duk habis juga, perut ni dah tak tahu nak abang dah lah ni, siapa pergi balas pula kan. Habis bagi salam, bagi salam, balik cari kata ni kalang kabut abang kau orang duit aku ni, siapa balas kopek aku ni tadi, hampa nampak tak siapa-siapa naik masjid apa dah, kawan dah pucat sejak dah dah. Main minta maulah aku saja nak melawak. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Melawak ni pun dia ada. Tuan-tuan, yang kata Islam ni tuan-tuan, yang kata Islam agama kita ni, kalau ada orang dah tidak buat capui mulut, dia kata Islam ni tak boleh pakai, dia tak erti tuan-tuan. Dia tak erti. Islam ni sampai benda kecil macam ni pun dia habaq. Ni benda kecil macam ni pergi melawak, sorok barang dia jenis orang tak larat main masjid pakai tungkat, nak semayang sandang tungkat dekat rak tu semayang, beralih-beralih main cari tungkat tak ada. Melawak. Lagu tu pun insya-Allah panjang umur, sihat, tubuh badan, bulan depan kita baca. Tak boleh buat lagu tu. Jadi bila baca-baca baru kita tahu, aku duk melawak salah banyak selama ni. Baru tahu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ilmu agama ni dia luas lautan. Kita berasa duk mengaji ni lama dah. Malam ni dengar-dengar ada lagi benda yang aku tak tahu. Pasal apa? Memang kita tak akan habis belajar ilmu agama ni. Jadi mudahlah bagi orang yang dia tak mau belajar. Pasal apa? Pasal dia kata aku tahu dah. Mudah bagi dia. Habis dah dia kata aku tak mau nak mengaji banyak-banyak. Dia kata pasal apa? Takat duk tolak ni pun aku tak larat nak amal dah. Dia kata. Jadi aku tak mau pergi duk tambah lagi. Ada orang cakap lagi tu. Ni hak duk mengaji lah ni pun ni. Dia kata aku tahu banyak dah. Hak tu pun tak menang nak buat. Dia kata hang nak ajak aku pergi. Hang tahu tak? Dia kata hang tahu tak? Hang ada ilmu tapi hang tak amal. Hang lagi dosa teruk pada kawan tak tahu. Ustaz mana pergi habaq kat dia lagu tu pun tak tahu. Jadi dia duk pegang yang tu. Dia duk pegang yang tu. Dia kata aku ni, hang kira ni daripada duk habaq dalam masjid. Dia kata ni esok lusa 10 Muharram. 10 Muharram ni dia panggil Ashura. Ashura itu maksudnya 10 Muharram. Hadis Nabi kata apa? Siapa puasa 10 Muharram, Allah janji dekat dia keampunan dosa tahun lepas, tahun yang lepas. Besar tu. Besar tu tuan-tuan. Jadi kalau kita lepas peluang untuk puasa 10 Muharram esok lusa ni, rugi ya? Nak tunggu pula 10 Muharram tahun depan, umur kita ada tak tahu lagi. Jadi saya pesan diri saya, pesan dekat tuan-tuan semua, hari Khamis ni 10 Muharram itu hari Ashura. Jangan duk kalut buat boksora saja. Puasa ni yang Nabi suruh ni puasa. Tidak ada hadis Nabi suruh buat boksora. Tapi kalau nak buat tu tak salah.
Ni kata ustaz ni kata tak boleh buat buang suara pula. Boleh buat. Tapi hak lebih penting daripada buang suara tu ialah puasa Ashura. Jadi hari Khamis ni saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan semua, kita puasa insya-Allah. Satu benda kita dapat malam ni, nak puasa hari Khamis ni, ingat puasa apa? Puasa sunat Ashura. Nabi daripada Nabi duduk di Mekah menjadi amalan orang-orang Quraisy Mekah puasa 10 Muharram. Bila Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sampai di Madinah, Nabi meneruskan puasa 10 Muharram ini. Ini cerita adalah hadis. Nabi meneruskan puasa 10 Muharram ini sehinggalah turun ayat memfardukan puasa Ramadan. Bila turun ayat memfardukan puasa Ramadan, Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat. Nabi kata puasa Ashura ni, siapa nak puasa maka dia boleh puasa. Siapa tak mau puasa, dia boleh tak puasa. Tapi Nabi kata siapa yang puasa, Allah akan ganjarkan dekat dia keampunan dosa untuk tahun yang lepas. Tak wajib, tapi kalau buat cukup untung. Kalau buat cukup untung. Puasa hari Arafah yang dah lepas dah hari tu ni, masa orang duk buat haji di Makkah, hari daripada wukuf di Arafah tu, puasa hari Arafah tu Nabi kata siapa buat, Allah janji dekat dia keampunan dosa tahun lepas dan tahun hak nak mai. Siapa yang terlepas puasa tu, malam ni hantuk kepala di tiang masjid, tak dia apa dah. Nak kena tunggu tahun nak mai pula. Panjang umur, jumpa, jangan lepas dah yang tu. Cerita dia lagu tu tuan-tuan. Kita ni apa tuan-tuan? Apa pun tak ada kat kita ni. Ilmu kita tak tahu mana, amalan kita sikit sekali. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Kita ni tak ada apa tuan-tuan. Hak sikit-sikit ni kita buatlah. Kita buat. Akhirat esok kita nampak. Hak sikit ni rupanya besar penilaian dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana illa alladhina amanu Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.